Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, terima kasih kepada anda semua yang hadir pada hari ini, yang telah mendaftar dan juga telah kita katakan join lah saya punya program. Iaitu program ni sebenarnya kalau ikutkan mungkin siapa yang masih baru bersama saya, sebelum ni saya telah adakan dah lama dah, actually dah banyak bulan dah, dan ada beberapa sesi yang selalunya saya melakukan sesi itu satu sesi dan satu sesi. Tapi memandangkan pada bulan ini saya agak busy, so saya cuba mengambil satu masa, iaitu pada hari ini 17 hari bulan, untuk adakan program especially for Mendeley dengan thesis formatting tu untuk satu hari terus, untuk mudahkan kepada pihak saya dan juga pihak rakan-rakan semualah untuk kira one shot terus lah untuk one day program. Okay, jadi untuk maklumat anda semua, kita ada terbahagi kepada 3 sesi pada hari ini. Yang pertama sekali adalah sesi bonus. Actually for literature search strategies ni ada 3 series. Dia saya panggil literature search strategies the series. Dia ada 1, 2 dan 3. So pada hari ini saya akan bagi kepada anda kira extra lah selain pada Mendeley dengan thesis formatting, iaitu literature search strategies. Sebab kita as a student, yang paling penting adalah kita perlu kepada mendapatkan artikel ataupun bahan-bahan yang penting untuk kita mendapatkan bahan yang bersifat akademik dan boleh letakkan bahan-bahan tersebut di dalam kita punya proposal dan juga dalam thesis writing. Okey, dalam kita punya research. Okey, thesis untuk literature search strategies yang series 1 ni, yang pagi ni kita akan lebih kepada mencari bahan-bahan, lebih kepada jurnal artikel, dan juga saya akan tunjukkan thesis dan juga ada beberapa benda yang mungkin anda tidak tahu selama ini, macam mana kita nak dapatkan full text dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pada pukul 10.45 nanti kita akan pergi kepada Mendeley. Okey, Mendeley ni penting, nanti saya katakan secara detail. Dia bukan saja citation management tetapi dia juga sebagai document management. Okey, itu untuk Mendeley. Yang ketiga, pada sebelah petang kita akan pergi kepada thesis formatting. Yang ini sangat menarik sebenarnya, memudahkan kerja saya, kerja anda semua untuk membuat writing dalam Microsoft Word. Okey, so itu yang perkara 3 sesi ataupun perkara-perkara yang kita akan bincangkan pada satu hari ini. Okey, jadi kita akan mulakan kepada literature search strategies dulu pada hari ini. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya dulu. Mungkin ada yang tidak kenal, mungkin ada yang belum join saya punya Telegram channel ataupun yang baru kenali saya. Mungkin ada kawan yang ajak untuk join kelas ni. Mungkin ada yang kawan tu yang dah pernah join kelas saya sebelum ni, ataupun anda yang kat sini pernah join kelas saya literature search strategies ataupun Mendeley ataupun thesis writing dan sebagainya. Okey. Nama saya Muhammad Ikhwan Ismail. Anda boleh panggil saya Ikhwan. Saya pustakawan kanan di salah sebuah universiti lah di Pulau Pinang. Okey. Dan juga untuk maklumat anda, saya juga merupakan saya tengah study leave sekarang. Okey, dah masuk tahun yang kedua lah, baru masuk tahun kedua. Saya menyambung pengajian PhD di UST Malaya. Okey. Jadi tujuan saya buat kelas ataupun bengkel ni adalah actually untuk berkongsilah dengan anda semua apa kemahiran yang saya ada. Sebab saya pun di librarian di universiti saya memang tugas saya adalah salah satunya adalah mengajar kepada student researcher yang berada di universiti saya tu, untuk saya pastikan apa yang saya ajar tu, apa yang kita ajar tu boleh support kita dia punya research progress dan sebagainya. Ya, itu tugas saya dulu sebab saya more kepada user education. Okay, research support training dipanggil. Okay, dan bila saya first day saya masuk dekat nak daftar PhD dulu di UM, saya bertemu kawan-kawan lain yang bukan daripada course library science. Dia pun akan bertanya kepada dia bertanya kepada saya,
You course apa? Library Science. Okay. Oh, librarian. Kalau librarian mudah lah nak cari artikel. Kami ni payahlah sikit nak cari artikel kan. Sebenarnya itu saya terdetik untuk macam kata, why not aku share dengan rakan-rakan semua, sebab peserta saya tahu yang follow saya, peserta saya semuanya datang pada pelbagai universiti dan daripada pelbagai negeri dan daerah. So dengan secara online macam ni, saya harap saya dapat membantulah kepada anda semua. Dan saya tahu hari ini ramai daripada UKM, daripada UPM, ada datang pada Sabah, Sarawak dan sebagainya bila saya lihat dalam borang tersebut. Jadi harap moga hari ini bermanfaat. Dan untuk makluman anda semua, anda boleh go through my YouTube. Siapa yang follow DSG, kalau perasan lah, saya kurang sikit sekarang tapi dulu kerap juga saya banyak share YouTube saya. Ada video yang membantu anda untuk anda boleh buat rujukan selepas ni. Okay, actually banyak more to literature search strategies dekat situ saya ada kongsikan dalam YouTube saya. Anda boleh pergi ke Ikhwan Ismail The Librarian. Anda type je Ikhwan Ismail The Librarian, itu branding saya dalam YouTube, you akan jumpa banyak video yang mungkin membantu anda untuk anda mencari bahan dan sebagainya. Okay, ini Facebook saya. Kalau anda nak friend pada saya, okay, dan yang paling penting, any activities, any program, any yang macam kelas yang mungkin saya akan adakan yang free ataupun berbayar, anda boleh pergi kepada Telegram saya. Anda boleh search juga Ikhwan Ismail The Librarian, anda boleh jumpa dan anda boleh follow di situ. Okay, sekarang Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mungkin anda adalah salah seorang subscriber ataupun follower dalam Telegram channel saya yang kini dah ada lebih kurang 800 lebih. Terima kasih banyak. Dan saya merupakan saya ada, kira bolehlah saya katakan certified data stewards. Saya juga adalah Mendeley advisor dan saya juga adalah merupakan ambassador for the Figshare database. Okay, alright, so kita boleh start sekarang untuk kepada literature strategies. Tadi merupakan pengenalan saya lah kepada apa yang kita hendak untuk perkenalkan diri saya kepada anda semua. Okay, alright. Okay, kalau untuk kelas saya, okay, sebelum tu, kelas saya ni kalau nak, dia bersifat hands on. Okay, so anda boleh nampak kan saya punya screen sekarang ni. Okay, kalau boleh, boleh tak kalau buat split screen? Okay, split screen ni macam mana? Okay, anda nampak tak di sebelah kanan anda ni? Anda nampak sekarang ni sebab saya nak tunjukkan Google Meet kita sekarang ni. Okay, anda nampak tak dekat sebelah kanan atas ni? Saya tunjuk arrow ni, nampak ke arrow ni kan? Nampak tak kat kanan tu? Okay, okay, nampak So bila anda nampak dekat situ, anda klik dekat situ, dia panggil restore down. Okay, so saya nak splitkan saya punya Google Meet ni supaya anda akan ada dua window, sebab anda akan follow apa yang saya akan buat. Ni lagi satu window, katalah anda punya browser juga. Okay, lepas ni Mendeley ke Microsoft Word pun anda akan buat benda yang sama, anda akan split screen. So erti kata lain, saya selalu buat macam ni lah, saya selalu ajar student saya dalam kelas. Okay, buat macam ni. Okay, let's say lah lebih kurang macam ni. Okay, nampak Okay, yang kiri ni kalau anda nampak kiri ni, okay, saya namakan A kat sini. A ni adalah Google Meet anda. Okay, supaya anda boleh lihat apa yang anda nampak yang saya sedang lakukan, anda follow. Yang untuk window yang kedua ni, yang ni, katalah ini browser nanti anda akan buka Google Scholar ke apa ke semua kat sini. Kat B ni, okay, ini merupakan anda punya browser yang kedua supaya anda boleh buat apa segala benda yang saya tunjukkan tu anda boleh lakukan di kawasan B ni. Okay, so boleh buat sekarang. A adalah tempat untuk rujukan anda, B adalah untuk anda buat lakukan apa yang boleh follow daripada saya punya presentation. So lepas ni untuk kelas Mendeley pun sama. A ni adalah rujukan, B ni Mendeley desktop ke browser ke nanti. Nanti dalam Microsoft Word petang nanti pun sama juga. B ni anda buat untuk Microsoft Word, belah kiri ni adalah anda punya rujukan. Okay, boleh Okay, so anda kena buat split screen dulu. Alright. Okay, so kita mulakan dulu. Okay, kejap saya nak buka balik. Saya buka semualah. Oh, dah ada soalan. Kan, kalau memang sedang guna dua screen, perlu, kalau guna dua screen tak payahlah kan. Itu mantap betul. Saya tak ada dua screen. Okay, so satu screen untuk rujukan, satu screen lagi untuk ni. Okay, so tak payah split screen lah. Okay, selalu kalau siapa yang dah ada dua screen Alright, so now
kita pergi ke seterusnya. Okay, anda boleh nampak boleh clear? Okay, alright. So, literature search strategies. Okay, untuk makluman kalau anda nampak bubble-bubble banyak ni, ini adalah antara modul ataupun ada yang saya boleh, insyaAllah boleh bantu anda untuk bagi kelas dan sebagainya lah. Tapi untuk fokus for the Ikhwan Ismail The Librarian ni, saya akan fokus kepada literature search strategies, Mendeley dan juga thesis formatting dulu. Alright, so literature search strategies. Okay, saya tak nak sembang macam more tu pada teori sangat apa semua. Saya more tu pada fokus kepada apa yang kita nak, sebab pada pagi ni kita akan cuba habiskan dalam pukul 10.30, kita rehat 15 minit and then kita continue for the Mendeley. Okay, for the search tip. Okay, literature search ni sebelum, okay, kejap saya pergi kat sini dulu. Okay. Saya nak cerita semua pun, saya rasa benda ni yang you all kena tahulah. Kenapa kena buat literature search. Okay, simple saja. Literature search is systematic and well organized search for the already published data to identify the place of good quality references on a specific topic. Yang paling penting, point yang saya nak highlight kat sini adalah good quality references. Okay, cuba tanya supervisor kita, cuba tanya kawan kita. Kalau kita nak buat master, kalau kita nak buat PhD, saya tahu ramai kat sini kebanyakannya by research, master mismod, master by research, ada yang master coursework juga yang akhirnya kena buat macam like final project ataupun mini thesis dan sebagainya. PhD confirm lah full research kan. So bila kita buat research, apabila kita nak mencarikan satu bahan, kita kena adakan quality references. Macam mana nak identify quality references? Macam mana kita nak dapatkan quality artikel? Macam mana kita nak dapat quality bahan? Okay, kalau anda pergi ke Google, anda boleh dapat apa saja, betul? Tapi kalau anda pergi kat Google Scholar, anda boleh limitkan kepada akademik. Adakah Google Scholar semuanya akademik? So kita kena ada tahu tapisan bagaimana kita mendapatkan quality paper, quality research material dan sebagainya. So yang paling penting kita kena tahu mana tempat yang kita nak cari, okay? Dan yang paling penting, bila kita mencari bahan-bahan ni, literature search ni, saya lebih suka highlightkan juga untuk diri saya juga bila saya nak buat paper ke, saya nak saya nak buat proposal bila kita nak buat research proposal tu, kita nak pastikan macam mana kita nak formulate our research question. That is very important. Research question kan, nampak tak kat sini? Is to formulate a research question. Sebab research question, kita bila kita nak buat research question ataupun research objektif, kita mesti datang pada problem statement. So daripada problem statement tu, macam mana kita nak tahu gap, problem statement dan sebagainya? Kita datangnya daripada literature. Kalau daripada literature tu, kalau kita tak dapat, kita tak dapat pastikan adakah ia ada gap ataupun tidak, so macam mana kita nak formulate kita punya research objektif, research question? Itu yang perkara yang penting yang kita kena tahu, yang kita kena fokus untuk pastikan supaya kita punya research tu tidak duplicate dan sebagainya. So itu caranya kalau kita nak dapatkan kita nak formulate research question tu, kita kena refer kepada kita punya problem statement. Problem statement tu datang pada literature. So that's why my supervisor selalu pesan kalau you nak buat problem statement, you jangan buat assumption sangat. You tak boleh, problem dia macam ni, cincin ni, sekian. Tetapi you tak support dengan literature. Kalau you tak support dengan literature, that mean you punya problem statement mungkin by assumption saja. So that's why literature is very important. You kena do the citation ataupun you kena refer daripada mana-mana artikel, journal dan sebagainya. Okay, alright. So, okay. Mana lagi? Alright. Yang ni mana? Okay, who ni tak payah. Kejap saya nak terang yang ada satu sikit. Okay. Why the researcher need to search, find academic resources? Okay, provide an academic basis to your research. Okay, clarify the ideas. Macam saya cakap tadi, potential issue. My supervisor dia pesan, mungkin saya tahu hari ini pun ada pensyarah juga. Mungkin boleh kongsi dengan kita juga. Okay, salah satu nak cari problem segment tu, sebenarnya the key point is dah cari isu. Cari apa potential isu yang kita boleh dapat daripada literature dan sebagainya. That is very important untuk problem segment. Sebab saya tahu ada kebanyakan yang register pada hari ini pun adalah tahun pertama. Mungkin anda baru register sebagai master dan PhD student. So anda nak cari topik dan sebagainya. Ada juga yang PM saya yang dia sedang mencari topik untuk
membina proposal dia. So dia tak tahu topik apa. So insyaAllah hari ni harap boleh membantulah. So that's why literature search adalah perkara yang pertama sekali anda lakukan. Kita kena lakukan apabila kita nak buat, kita nak sambung pengajian PhD ataupun master. Okay, alright. Okay. Okay, where? Di mana anda nak cari bahan ni? Pertama sekali OPEC. OPEC ni anda boleh pergi ke pustakaan anda. Saya yakin kalau anda daripada UMS, anda daripada UKM, UPM, universiti anda, universiti library anda, librarian di sana, masing-masing ada mempunyai kelas untuk menunjukkan cara bagaimana nak menggunakan OPEC dan sebagainya. OPEC ni lebih kepada bahan-bahan yang berada di pustakaan. Okay. Orang selalu tanya saya, apa beza perpustakaan punya bahan dengan pustakaan printed ataupun material tu dengan yang online punya? Okey, dia ada perbezaan dan ada persamaan. Okey, macam ni. Kebanyakan printed book, printed material dekat dalam library tu kebanyakan saya boleh katakan buku, dan juga ada yang printed version tu journal dan sebagainya, tapi kebanyakan journal sekarang ni dia dah more to online. Okay, tapi ada juga printed book yang kita kena refer, seperti contohnya macam sepanjang saya setahun ni saya buat proposal dan sebagainya untuk defense dan sebagainya. Saya akan rujuk buku yang bersifat yang basic knowledge, orang kata fundamentals, ataupun dan juga macam kalau anda nak buat chapter 3 untuk research method, anda kena refer buku-buku yang dituliskan oleh Creswell dan sebagainya. So anda kena juga pergi ke library, walaupun anda kata alah dah ada online dah kan. Kadang-kadang kita perlu juga pergi ke library sebab melalui OPEC ni, library system ni untuk mencari bahan-bahan ataupun buku-buku yang berada dalam perpustakaan yang printed version. Okay, sekarang ni ada juga online databases. Online databases ni banyak sangat. Anda boleh pergi juga kepada library anda masing-masing. Dia ada online databases, subscribe online databases yang anda boleh refer di sana. Okay, dekat sana ada banyak kita spend bukan 100,000, bukan 1,000, tapi millions untuk subscribe database ni. Jadi anda perlu pergi ke library anda juga untuk dapatkan online database mana yang mesti anda subscribe dan sebagainya untuk dapatkan bahan. Okay, alright. So anda boleh dapatkan daripada yang physical library ataupun librarian. Anda boleh pergi kat Google juga, tak ada masalah, tapi kena pastikan you kena evaluate quality ataupun tidak. Dan anda boleh pergi juga kepada rakan-rakan anda untuk dapatkan artikel dan sebagainya. Mungkin ada mereka dapatkan artikel yang sebelum-sebelum ni yang related dengan topik kita, so kita boleh ambil, tak ada masalah. Okay, so tapi pastikan jangan belilah daripada kawan anda tu. Kawan anda tak boleh buat bisnes beli artikel, jual artikel, itu salah lah. Tapi yang paling penting anda pastikan artikel tu adalah betul-betul artikel. Kadang-kadang artikel ni pun ada 3 jenis. Dia ada print, dia ada preprint, postprint, dia ada publish version. Okay, preprint tu apa? Okay, secara ringkas saya kata kat sini. Okay, kadang-kadang bila anda jumpa dalam Google, contohnya anda pergi Google atau Google Scholar, anda cari satu-satu mungkin artikel jurnal dan sebagainya, tapi anda tengok kat situ ada tulis preprint. Okay, preprint apa ni? Kalau anda jumpa preprint ni adalah version artikel jurnal tu yang sebelum buat correction oleh macam ni, yang sebelum disemak oleh reviewer ataupun editor jurnal tersebut. Itu dia panggil sebagai preprint. Okay, kalau lepas tu Selepas tu, jika ada version yang dipanggil postprint, yang itu maksudnya postprint tu adalah version yang telah disemak dan telah diperbetulkan setelah ditegur ataupun disuruh membuat pembetulan oleh reviewer ataupun editor kepada jurnal tersebut. Itu dipanggil postprint. Okey, yang lagi satu dipanggil kategori dia adalah publish version. Publish version ni maksudnya yang ada volume, ada issue number, ada DOI, itu publish version. Yang nanti saya akan tunjukkan pada ini banyaknya publish version. Publish version ni adalah maknanya yang dah lengkap semuanya. Yang itu yang kalau better refer kepada publish version daripada refer kepada preprint ataupun postprint. So kalau anda jumpa preprint dengan postprint, so cuba elakkanlah. Cuba cari publish version kalau boleh. Kalau tak jumpa publish version, saya rasa tak ada masalah. Anda boleh refer juga kepada postprint. Alright? Okay. Itu adalah 3 jenis artikel jurnal. Alright? So ini secara ringkas dia macam mana
how to do a literature search during research life cycle. Kita kan ada research life cycle daripada awal, daripada kita cari artikel, kita nak formulate research question. Okay, kita guna yang ni. Contohnya, pertama sekali picking your research question. Kadang-kadang kita dah ada dah mungkin idea, kita dah macam ada general idea untuk research question kita kan. Macam contoh, okay, apa aku nak cari? Macam bidang saya adalah bidang research data management. So saya cari mana-mana, saya tahu apa yang isu saya nak cuba cari itu, adakah ada tak gap soalan yang mungkin at the first idea tu. So kita picking your research question and then planning your search. Okay, kalau anda lihat kat sini, yang ni yang pertama. Lepas tu planning your search. Yang ketiga, kita evaluate. Saya selalu kata evaluate your articles, your findings, your results, yang dapat daripada Google Scholar ke dan sebagainya, untuk pastikan adakah dia preprint ke, postprint ke, publication ke, adakah dia quality ke tidak ke. So anda boleh lihat dekat situ. Okay, alright. Lepas tu you boleh reviewing your search plan tu. Search ni ada banyak strategi anda boleh guna. Nanti ada filtering apa semua anda boleh gunakan. Dan lepas tu you boleh synthesizing your result. Okay, alright. Itu saya punya tips lah sikit bagaimana untuk mencari, untuk kenapa pentingnya literature search ni untuk pada kita semua. Okay. Sebelum kita masuk dekat database yang saya akan tunjukkan selepas ni, ini adalah top 10 search tips yang yang saya dapatkan. Jangan saya minum air. Okay, alright. Kena minum air. Alright. Okay. Okay. Harap semua fokus jangan tidur Okay. Ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya soalan Just drop your question here. Alright. Okay. Okay. Ini adalah top 10 search tips. Okay. Yang pertama sekali adalah, okay. Okay, right. Yang pertama sekali, don't use too general keywords and too specific keyword. Okay, contohnya macam contoh anda bidang food science contohnya. Kalau anda type food science saja, wow, punya berlambak lah result yang you akan dapat. Mungkin 10,000, mungkin 100,000 kan. So, jangan terlalu general. Dan lagi satu, jangan terlalu spesifik. Terlalu spesifik keyword ni adalah salah satu mungkin kesilapan yang dilakukan oleh kita apabila kita mencari, adalah kita selalu copy paste title mana-mana yang kita rasa kita nak copy. Maksudnya anda jumpa satu title yang original ni memang related dengan anda, so anda copy paste title dia. Kononnya anda nak cari mana-mana artikel yang related dengan artikel tersebut dengan cara copy paste title tersebut. Itu dah jadi macam tu specific keyword kat situ. Jadi paling penting anda jangan gunakan terlalu general dan terlalu spesifik. Okay, itu yang pertama. Okay, so pastikan anda kena pandai menggunakan idea keyword apa yang sepatutnya digunakan. Jangan terlalu general, jangan terlalu spesifik. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah use your imagination. Contohnya apabila anda gunakan keyword, anda kena pastikan keyword anda itu bukan bukan hanya kerana mungkin bukan satu saja keyword yang anda boleh gunakan. Mungkin anda boleh gunakan keyword yang pelbagai. Contohnya macam contoh anda boleh gunakan perkataan contohnya macam yang ada sinonim lah maksud saya. Macam contoh anda cari macam perkataan macam in medical line ni kita boleh katakan macam COVID-19 lah. Kita ambil simple COVID-19. Apa nama selain pada COVID-19? Kalau anda nak cari berkaitan dengan penyakit ataupun disease COVID-19 ni. Satu COVID-19. Satu lagi anda boleh gunakan coronavirus. Satu lagi anda boleh gunakan ni. So anda gunakan imagination anda boleh gunakan pelbagai benda yang perkataan-perkataan atau keyword yang mungkin sinonim dengan related apa yang anda punya. So jangan gunakan satu perkataan saja. Yang kedua, bila imagination ni contoh anda bila anda dah try satu, anda cuba juga gunakan nanti saya akan tunjukkan wildcard truncation dan sebagainya untuk mendapatkan lebih banyak result ataupun lebih fokus kepada result yang anda nak carikan. Okay, yang seterusnya adalah utilize the filtering to the maximum. Nanti ada filtering yang ada banyak tu, anda boleh guna yang tu pun.
Okay, kalau tak nak guna Boolean operator, anda tak nak guna advanced search pun, anda boleh gunakan filtering ni. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Don't limit yourself to just one database or set of search of result. Okay, result. Contohnya, anda tahu Google Scholar je. Google Scholar je lah anda cari. Tak boleh juga macam tu. Kalau boleh, anda cuba dapatkan database-database yang lain. Macam saya cakap tadi, pergi ke library untuk tengok subscribe database yang ada. Science Direct, Emerald, Wiley, Tele and Francis, EBSCO Host, JSTOR. So ada banyak sebenarnya. Okay, anda boleh gunakan. Anda boleh gunakan apa juga saya akan ajari. Jangan guna satu database saja, sebab bila guna satu database, mungkin ada artikel yang begitu penting yang anda nak tu sebenarnya berada di dalam database yang lain. So anda kena gunakan database yang banyak. Okay, nanti don't discount non-full text database. Kadang-kadang ada student kita ni fokus kepada full text database saja, tapi bila dapatkan full text database, non-full text database ni kita tak tengok. Sebenarnya ada cara lain yang kita boleh dapatkan full text database tu. Nanti saya akan ceritakan. Okay, snowballing is very important. Dapat satu artikel, selalu saya kata kepada student yang datang kelas saya, tak kira lah dia datang kelas di physical ataupun online ni, saya selalu cakap, in one day actually you can get at least 300 articles that closely related to our topic, our keyword, our research dan sebagainya. Okay, dalam satu hari boleh dapat 300 insyaAllah, dengan cara buatkan snowballing. Nanti saya akan tunjuk. Okay, advanced search ni boleh operator, dan lepas tu you kena pastikan type of material yang you akan gunakan. Sebenarnya untuk research, it's not jenis artikel saja. Buku boleh, book in chapter boleh, conference proceeding boleh, report boleh, review boleh, news boleh, magazine boleh, tapi yang bersifat akademik lah dan sebagainya. So banyak boleh. Website boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan Wikipedia. Contoh Wikipedia, kenapa Wikipedia tak boleh? Sebabnya kita tak boleh disebabkan kerana anyone can edit that Wikipedia information kat situ. So tak boleh, walaupun dia ada references. Tapi boleh tak refer? Refer boleh untuk for our information boleh. Tapi for letak dalam thesis kita letak Wikipedia, totally tak boleh lah kat situ. Okay, so saya bagi tips Wikipedia you boleh pergi, boleh tengok, sebab kadang-kadang dia ada references. References tu kadang-kadang jenis artikel dan sebagainya. So you pergi kat jenis artikel yang dia refer tu untuk you baca dan seterusnya. Okay, jangan refer kepada Wikipedia. Okay, dan akhir sekali, ask your librarian if you have any questions, sebab librarian insyaAllah dia saya jugalah, kami ni insyaAllah kami memang diajar untuk membantu penyelidik untuk mendapatkan maklumat yang betul. Okay, itu kami diajar daripada dulu sampai sekarang. Okay, so this is top 10 search tips. Okay, nanti anda akan gunakan truncation. Okay, truncation kita ada wildcard. Okay, bagaimana? Okay, saya terangkan sedikit apa-apa kalau anda nak gunakan truncation, wildcard dan juga dipanggil phrase searching dan sebagainya, kalau anda pergi kepada certain database, mereka ada certain orang kata dipanggil function, dipanggil truncation. Anda boleh pergi refer kepada ni okay, different database kadang different database different cara dia, tapi anda boleh pergi check ke help, bahagian help. Lepas tu anda pergi kepada cari bahagian dia kata search tips, dia akan bagi tahu anda truncation mereka tu macam mana. Okay, truncation ni macam mana? Truncation kadang-kadang dia gunakan simbol asterisk, question mark dengan dollar sign. Okay, contohnya macam mana? Kalau contohnya keyword kita tu, dia ada macam kita nak cari perkataan love kat sini. Love ni mungkin akan keluar, kalau kita buat love asterisk macam ni, okay, nampak macam ni love asterisk ni, dia mungkin akan ada keluar, dia akan dapat result tu, dia akan keluar love, laughter dengan laughing dan sebagainya. Okay, contohnya perkataan lain, kalau kita katalah kita nak cari service kan, kita letak kat sini service, contoh C, lepas tu asterisk kat sini kan. So dia akan keluar lah service, services, servicing, apa lagi, apa-apa yang ada perkataan selepas itu. Okay, so pangkal dia mungkin love, service, SERVIC, lepas tu mungkin ada E, ada S, ada ING dan sebagainya. Okay, ini adalah truncation. So supaya anda tidak mencari berulang-ulang kali. Jadi anda gunakan truncation ni supaya memudahkan kerja anda. Yang ni
bila anda akan gunakan. Selalunya kalau searching biasa-biasa mungkin anda tak gunakan sangat kan. Tetapi anda akan gunakan benda ini apabila anda nak buat SLR nanti, Systematic Literature Review, sebab dalam expert search ataupun anda nak buat search string nanti dalam Scopus, dalam Web of Science, anda akan gunakan citation, wajib gunakan. Dan lagi satu, apa yang akan anda gunakan adalah wildcards. Okay, wildcard ni pun sama, anda perlu refer kepada database punya help ataupun search tips tu. Okay, dekat sini, apa beza dengan truncation dengan wildcard ni? Okay, perbezaan dia adalah apabila perkataan yang anda nak mencari yang macam contoh British, American ataupun plural, singular dan sebagainya, yang macam di tengah-tengah ataupun di antara perkataan pertama dan perkataan yang terakhir. Macam ni, anda boleh nampak tak woman? Mungkin dia akan kat situ W-O-M-A-N, kan? Ada yang kedua perkataan dia yang sama, W-O-M-E-N. Maksudnya sama dan anda pun, cuma mungkin perbezaannya adalah perkataan. Okey, macam contoh analyze, kan? Z dengan S, kan? So beza kataan sama je, tapi mungkin American, British dan sebagainya. So jadi anda kena buat macam ni, W-O-M, lepas tu kena letak question mark. Kalau ada database tu guna question mark, kena letak, lepas tu letak N. Okay, yang ni pun anda akan guna pada waktu waktu SLR terutamanya. Tapi searching biasa basic pun boleh buat, tak ada masalah. Tapi waktu SLR anda kena buat macam ni sebab anda nak dapatkan artikel yang agak menyeluruh. So ini anda akan gunakan nanti. Okay, antara yang lain adalah contohnya humor. Okay, humor kat sini, humor, H-U-M-O-R, lepas tu lagi satu H-U-M-O-U-R. That is very important that you should know about the wildcards. Okay, function dia macam mana. Alright, next, phrase searching. Phrase searching ni saya selalu gunakan, anda boleh gunakan di mana-mana saja, Google Scholar ke, dalam Scopus ke, Web of Science ke, mana-mana database. Yang ni paling penting, selalu ramai orang tersilap, akan rasa susah bila buat searching bila mereka tidak buat phrase searching. Apa phrase searching? Simple saja. Contohnya yang ni, contoh yang dah ada tunjuk dah dekat sini. Job satisfaction. Okay. Kalau anda letak, tanpa letakkan phrase searching ni, phrase searching ni apa? Ni quotation mark quotation mark ni. Okay, nampak tak yang ni? Quotation mark dia panggil. Macam tu. Ini adalah quotation mark. Quotation mark ni, okay, anda kena lakukan. Kalau anda tak lakukan, dia akan you akan dapat artikel yang begitu banyak dan job satisfaction ni tidak akan menjadi satu term yang berdekatan. Okay, contohnya macam ni. Kalau anda tak letak phrase searching ni, job satisfaction ni, contohnya anda letak job satisfaction without quotation marks, you akan dapat banyak artikel, termasuk artikel yang akan keluar nanti akan macam contohnya job of workers in Malaysia for determine the satisfaction bla bla bla, contohnya. Okay, job satisfaction dalam artikel tu ada, tetapi dia tidak menjadi satu keyword ataupun tidak menjadi satu term dekat situ sebab dia ada dua perkataan. Jadi anda nak pastikan, anda nak mencari job satisfaction as one term. So cara dia, pastikan anda buat quotation mark dekat situ. Okay, macam yang ada kat sini, saya tunjuk kat sini, job satisfaction. Okay, macam contoh, saya punya term lagi panjang. Okay, research data management. 3 perkataan untuk satu term. So saya kena letak quotation mark, saya kena letak research data management. Okay, certain term juga saya perlukan 4 term. 4 perkataan macam bidang saya. Saya kena nak cari lagi ada satu benda iaitu dipanggil research data management service. So saya kena buat research data management service in one term. Kena letak quotation mark sebagai phrase searching saya. Okay, ini anda kena lakukan di mana-mana saja kalau anda punya keyword yang melebihi satu perkataan tapi as one term. Okay, alright. Kalau satu perkataan tak payah letak pun tak apa. Okay, alright. Itu phrase searching. Boolean operators, ini macam anda boleh google Boolean operators ni apa, tapi anda boleh gunakan especially for SLR, anda kena faham anda akan gunakan. Okay, kalau SLR yang nak cerita ni mungkin lama sikit, tapi secara konsepnya anda boleh tengok je gambar di sini. Okay, N ni apa? Kalau function dia ada N or not
and or not kalau advanced search tu. Okay, ini anda akan pasti akan gunakan waktu SLR nanti. And contohnya dia akan mendapat kalau anda mencari globalization and human rights, anda akan dapat artikel semua yang ada dua-dua benda ni. Okay, ada dua perkataan ni, globalization and human rights. Kalau anda cari or pula, or ni kalau dia tidak akan bersama, dia akan berpisah. Maksudnya anda akan mendapat result ada artikel yang mengandungi globalization dan ada juga artikel berkaitan human rights, tapi dia tidak bergabung macam N ni. Okay, dan global not pula yang nombor 3 ni adalah contohnya anda nak cari globalization but not human rights. Mungkin anda nak cari pasal globalization tapi bukan human rights. Contohnya anda boleh gunakan not ni supaya human rights tu automatik dia akan disingkirkan, akan disisihkan daripada result kita. Okay, macam contoh COVID-19. COVID-19 ni ada bincang banyak isu. Mungkin you tak nak katakan COVID-19 not for example medical subject contohnya, bukan daripada perspektif medical perspektif contohnya. Anda nak cari mungkin COVID-19 mungkin dari segi education perspektif contohnya. So anda boleh gunakan note kat situ. Alright? Okay. Alright. So nesting tak apa, yang ni tak ada apa sangat. Yang ni detail sikit lah. Alright. So kita pergi kepada kepada database ni. Okay, reference materials untuk anda boleh, ini database yang kita boleh katakan is a free platform. Kalau nak subscribe database, anda boleh pergi ke library anda, mereka ada kelas yang mereka lakukan dan anda boleh gunakan subscribe database. Kalau contohnya anda nak gunakan yang ini pun tak ada masalah, anda boleh gunakan supaya anda boleh dapatkan artikel-artikel yang bersifat akademik. Okay, saya tak tunjuk semua, tapi saya akan tunjukkan 2-3 saja yang agak menarik yang insyaAllah boleh membantu dan memang saya pun guna untuk sepanjang pengajian saya. Okay, pertama sekali Google Scholar. Okay, Google Scholar ni mungkin ada yang anda nak tahu, anda mungkin nak mungkin anda dah biasa gunakan, tetapi mungkin ada benda yang anda mungkin tak pasti kegunaan dia dan sebagainya. Okay, saya akan tunjukkan secara ringkas dan secara padat insyaAllah. Okay, ada soalan ke? Ada soalan tak? Okay, tak ada soalan Okay, semua okay ke? Sebab kalau online kelas ni selalunya saya akan tanya dan saya risau kalau physical class kita boleh sembang-sembang, boleh buat lawak ada orang gelak. Kalau kita buat lawak kat sini tak ada orang gelak, macam tu lah kan. Okay, so sekarang anda masih fokus. Okay, kalau ada soalan boleh tanya, boleh buka mic, minta laluan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, anda boleh tanya soalan di dalam bahagian chatting nanti. Alright, so okay, Google Scholar, simple. Okay, anda fokus, anda boleh tengok apa yang saya nak tunjukkan di sini. Alright, contohnya katalah kita nak cari berkenaan dengan katalah saya simple, kita buat data management Okay, alright. Saya tahu pada peserta pada hari ini daripada pelbagai bidang, ada bidang sains, ada bidang social science dan sebagainya. Ada orang tanya kelas saya ni sesuai dengan apa, sebab saya library mungkin social science saja, tak, sains ke, social science ke, engineering ke, semua boleh join saya punya kelas. Okay, sebab kelas saya boleh sesuai dengan mana-mana cara. Okay, so kita cari data management. Data management kat sini, alright. Kalau kita cari data management, dia akan keluar macam ni. Okay, so macam saya cakap tadi, phrase searching tu kita letak quotation mark. Bila letak quotation mark, kita akan dapat semua artikel, semua yang berkaitan, yang ada perkataan data management tu as one term. Dia tidak akan berpisah. Okay, so dia tidak akan, contoh data science for management student. Tu berpisah kan. Kita tak akan dapat macam tu sebab dia akan semua akan as one term data management. Okay, kalau contohnya saya nak spesifikkan lagi data management, contoh data management saya space, you all boleh buat boolean operator kalau anda nak buat kalau anda nak buat boolean operator ke and or not ke boleh juga. Contohnya anda nak buat or, boleh juga, tak masalah, anda buat dekat sini or research data management. Contoh okay. Right, so macam ni. Anda boleh buat lakukan ni, data management or research data management. Anda boleh buat. Contoh search. So dia akan cari data management or research data management. So anda akan carilah banyak result dia banyak ni, 17,000 ni.
Bila nak habis baca 17,800 ni? Kan susah kan? Banyak sangat. So anda gunakan 2-3 keyword pun tak ada masalah untuk Google Scholar. Okay? Kalau anda guna panjang sikit keyword tu pun tak ada masalah. Contohnya macam ni, anda tukar pada N pun anda boleh dapatkan research data management. Kalau anda dapat kat sini. Okay, contoh apa beza O dengan N tadi? N tu kita akan dapat sekaligus in one article. Okay, ataupun in one section lah. Contohnya macam ni, saya cari data management, research data management, dia ada data management, dia ada research data management juga kat sini. Okay, alright. So untuk Google Scholar, ramai yang mungkin kadang tahu atau mungkin ada yang tak tahu. Research data, keyword yang kita cari dalam Google Scholar, dia mencari di title dan juga di abstract dan ada juga di dalam full text. Okay, so maknanya dia lebih luas dan lebih bagus sebenarnya. Jangan tertumpu pada title. Okay, saya nak pesan, selalunya kadang-kadang ada student dia refer kepada title saja. Oh, title tu mesti ada keyword aku tu. Kita tak boleh macam tu, sebab ada title yang mungkin tak ada sebut pun keyword kita tu, tetapi di dalam tu ada disembangkan ataupun ada diceritakan berkenaan dengan keyword kita. Okay, ataupun topik kita tu. Lagi satu, kadang-kadang artikel tu kalau kita cari, kita tengok abstract pun tak ada kena. Dekat dalam title pun dia tak kena dengan kita punya keyword. Tetapi tiba-tiba bila you baca artikel tu, ada satu perenggan, mungkin ada dalam 20 ayat, 20 ayat pula, 20 perkataan saja yang mungkin membincangkan, ada satu finding tu yang membincangkan berkaitan dengan topik kita. Boleh tak kita ambil? Jawapannya adalah boleh, tak ada masalah. Sebab kita boleh refer any artikel yang related dengan topik kita, walaupun ada cebisan satu paragraf yang sembang ataupun yang menceritakan berkaitan dengan kita punya topik tu. Okay, so that's why kena baca dan bacalah. Itu saya pesan untuk diri saya sendiri jugalah. Okay, kadang-kadang ni malas nak baca kan. Okay, alright. So ini function you all cari je. Tapi untuk Google Scholar, filtering dia macam tak best sangat. Filtering dia ada tahun, lepas tu sort by relevant or sort by date. Itu saja. Okay, alright. Tapi ada satu benda saya nak tunjuk kat sini. Mungkin ramai yang tak tahu. Okay, yang pertama sekali adalah apabila anda pergi ke Google Scholar, anda pergi dekat setting. Okay, anda pergi dekat setting. Alright, anda pergi dekat setting dekat sini. Okay, saya ulang lagi sekali. Nampak tak sebelah kiri anda? Sebelah kiri anda ni, sebelah kiri. Pergi dekat sini. Pergi dekat yang ada 3 garis ni. Okay, pergi dekat sini. Lepas tu anda pergi dekat setting. Anda pergi dekat setting. Okay, bila anda pergi dekat setting, alright, klik pada setting tersebut. Okay, alright, boleh Okay, pergi dekat setting. Anda pergi dekat yang ini, library links. Nampak tak kat sini? Library links. Okay, library links. Okay, nampak tak? Dekat library links tu anda klik dekat situ. Alright, klik dekat situ, library links. Okay, klik dekat situ. Okay, ini adalah library links. Okay, klik dekat sini. Okay, bila anda berada di universiti anda, even anda berada di rumah sekarang ni, kerana coronavirus dan sebagainya ni, anda boleh gunakan library links ni untuk anda mencari bahan, sebab dia akan link kepada universiti anda. Okey, cara dia macam mana? Okey, saya terangkan ni dulu. Okey, pergi kat library links. Okey, type nama universiti anda masing-masing. Okey, anda universiti mana? Macam saya Universiti Malaya. Saya type Universiti Malaya. Okey, type Universiti Malaya ataupun anda Universiti Malaysia Sabah ada kat sini. Saya dapat tahu dalam borang saya ni ada 2 orang mungkin student yang sedang melanjutkan pelajaran di Jepun. Ada nama 2 universiti tu, saya tak ingat, nanti saya cek balik. Okay, terima kasih kerana join. I think Malaysian tapi study dekat di universiti di Jepun, ada 2 universiti. Anda pun boleh gunakan nama universiti anda di Jepun tu, tak ada masalah. Cuba cari, lepas tu anda search. Bila anda search, dia akan keluar. Okay, lagi satu, certain universiti dia ada 2 nama, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu tak ada, cuba cari dalam bahasa Inggeris. Universiti Malaya ada 2 nama. Siapa daripada UM kat sini, gunakan bahasa Inggeris. Okay, dia akan keluar University of Malaya. Okay, bila anda membuat pencarian, dia akan keluar kat sini. Nampak tak dekat sini? Dia akan nampak keluar kat sini. Okay, University of Malaya Library, access it at UM. Okay, contohnya. Okay, saya kalau guna ni selalunya sebenarnya kalau berada di UM lah, dia lebih reliable, lebih mudah digunakan.
Okay, tapi kalau di luar tu mungkin dia akan putus sebab kita gunakan apa ni, guna using password yang berada di luar kawasan tu, mungkin akan dapat, mungkin tak akan dapat. Okay, saya pernah try, kadang-kadang saya dapat, kadang saya tak dapat. Tapi kalau berada di UM, tak ada masalah. Kalau ada berada di universiti anda gunakan network di universiti anda, confirm anda boleh dapat. Okay, cara macam mana? Universiti yang Malaya, klik kat sini, anda kena check kat sini. Pastikan anda letak checkbox kat sini alright. So klik kat sini, lepas tu anda save. Anda save. Okay, save kat sini. Save. Bila anda save, dia akan, dah setting tu dia akan save kat situ. Okay, contohnya, bila anda membuat apa-apa pencarian, anda akan nampak, anda akan dapat certain artikel yang mungkin artikel tu kalau anda tak setting tadi, anda tak akan dapat dia punya full text. Dan tetapi kalau anda access at UM kat sini, contohnya, nampak tak kat sini ada S at UM ni, maksudnya anda boleh dapatkan full text ni disebabkan apa? Disebabkan universiti anda subscribe that journal, subscribe that article. So anda boleh dapatkan artikel tersebut. Okay, anda boleh try lepas ni. Pastikan anda setting kat Google Scholar. Jadi Google Scholar ni membantu anda untuk dapatkan artikel-artikel yang mana mungkin tak dapat di dalam Google Scholar sebab dia adalah kena bayar, tapi disebabkan anda subscribe di UM, UM subscribe that article ataupun jurnal tersebut, anda boleh dapatkan full text. Okay, kadang-kadang tu anda klik saja dia punya SSI kat sini kan, kadang dia guna kata lain. Anda boleh dapat full text terus. Okay, anda boleh cuba anda boleh cuba. Alright. Okay, so ini contohnya. Okay, so anda boleh dekat universiti anda masing-masing ada jumpa kan? Kalau boleh mungkin maksud saya setiap universiti selalunya ada lah. Kalau tak ada tu I'm not sure lah, anda boleh tanya kepada librarian anda. Tapi setahu saya semua universiti ada lah. Okay, contohnya UC Malaysia Sabah sebab saya nampak ada student kita daripada hari ini Malaysia Sabah. Ada tak Sabah? Mesti ada ni. Ni ada ni. Nampak tak? UC Malaysia Sabah boleh, apa semua anda boleh lakukan. Okay, yang ni lebih bagus kalau anda guna wifi ataupun internet di dalam universiti anda. Anda masuk di universiti anda gunakan ni, insyaAllah dia sangat berbaloi lah kat situ. Okay, seterusnya apa yang anda nak gunakan adalah lagi satu adalah alerts. Okay, alerts ni sangat penting. Okay, kenapa alerts? Okay, alerts ni, okay, contohnya anda mencari satu keywords. Okay, macam saya memang saya amalkan. Alerts ni kegunaan dia adalah apabila anda mencari mana-mana artikel yang menggunakan keyword yang anda telah tentukan, okay, mana-mana artikel yang baru saja diindeks ataupun dimunculkan di dalam Google Scholar ni akan diberi alert kepada kita melalui email nanti. Okay, contohnya macam ni, saya tunjukkan email saya. Okay, saya tunjukkan email saya. So saya tak payah carilah. Selalu nak cari berulang kan. So tak payah. Okay, macam contoh saya buat kat Scopus, saya buat Google Scholar Alert. Saya buat 2. Okay, nampak tak kat sini? Hari ini saya dapat pukul 3.06 pagi tadi, tapi saya tak adalah baca pukul 3 tadi kan, tengah tidur kan. Okay, so saya tahu Google bagi alert dekat saya ada artikel baru lah berkenaan bila saya buat keyword ni, Research Data Management bidang saya. So saya ada keyword Research Data Management, ada artikel baru yang hendak disampaikan, diberi alert kepada saya supaya saya nak baca artikel tu ataupun tidak. Contohnya bila kat sini dia akan keluar lah, oh ni artikel semua, artikel baru ni semua tahun 2020, confirm 2020 sebab yang terbaru. So kita maksudnya bila guna alert ni, kita tak payah nak pergi cari lagi sekali setiap hari, nak kena cari artikel baru, tak payah. Kadang-kadang kan ada macam kita punya supervisor, dia kata cari artikel baru. So kita dah cari dah at the first place or at the first time, kita dah cari artikel tersebut. For the next one, takkan kita nak cari lagi, minggu depan cari lagi, tak payah. Kita gunakan kita punya alert ni supaya kita ni kan nak mudah. Jadi Google Scholar bantu kita untuk bagi alert, ini artikel-artikel yang mungkin ada related dengan kita. You tengok kat sini ada Research Data Management. So selalunya saya akan tengok, saya baca artikel ni, saya baca title dulu. Tu lebih macam, ini bagus ni, ini artikel baru ni. So saya klik kat sini, terus saya save benda ni, masuk dekat dalam kita punya main daily, lepas tu saya baca. Okay? So tak ada full text, kadang-kadang ada full text,
Tapi kalau anda cuba login di universiti anda mungkin ada full text. Okay, ataupun anda cuba cari di tempat lain. Okay, alright. Okay. Ini adalah cara untuk dapatkan kalau bersifat open access, no problem, dia akan keluar kita punya full text dekat situ. Okay, nanti saya akan tunjukkan macam mana nak gunakan ni Ampere Wall ni dengan Copernio ni. Nanti saya ajar kejap lagi. Ini menarik ni, ramai yang tak tahu ni rasanya. Okay, alright. So kat sini, okay, macam ni nak buat alert. Okay, create alert tadi. Okay, saya ulang lagi sekali. Apa-apa pergi yang 3 garis ni. Okay. Pergi kat 3 garis ni. Okay, kat sini. Lepas tu anda pergi dekat, klik dekat situ. Lepas tu pergi kat alerts. Okay, pergi dekat alerts. Pergi dekat alerts. Apa anda akan keluar, dia akan keluar macam ni. Dia keluar macam ni. Pastikan email kita lah. Okay, pastikan email kita. Okay, ala-ala nak cakap pasal email ni. Okay, saya kalau siapa for new student lah ataupun macam dah setahun ke 2 tahun pun tak ada masalah. Kalau nak buat, ini tips saya lah, saya pun buat macam tu jugalah. Okay, saya tak tahu anda semua buat macam mana kan. Tapi saya, sebab Gmail ni free, dia bagi 15 gig free for our account, termasuklah Google Drive dan sebagainya. Saya punya cadangan sebab ada 1, 2, 3, ramailah juga di universiti saya dan juga orang PM saya, dia ada masalah apabila dia gunakan email personal dia yang diguna untuk Facebook, digunakan untuk beli Lazada, dekat Lazada, Shopee dan sebagainya tu, digunakan untuk dia punya collect materials apa semua dalam untuk research lah. Saya punya cadangan create satu account email yang fokus kepada kita punya study saja. Okay, macam contoh saya punya email kat sini. Alright, saya nak slide ni. Okay, macam kat sini yang saya sajalah create ikoismailphd@gmail.com ni, semua ni adalah semua berkaitan dengan saya punya research. So saya tak campur dengan personal Lazada ke Shopee ke, saya tak ada masukkan. Jadi bila anda ada satu account yang khusus supaya anda tidak serabut lah, itu saya punya tips. Dan setakat ni saya punya account tu well maintain lagi lah, dan anda akan gunakan account tu nanti dekat dalam Mendeley nanti. Dalam Word nanti pun anda guna. Kalau anda guna atas TI pun anda akan gunakan account ni supaya mudah untuk anda fokus kepada satu account. Okay, so create alert kat sini, kita kembali kepada create alert. Bila create alert kat sini, anda create alert. Okay, alright, create alert. Okay, bila keluar create alert, anda gunakanlah keyword yang anda nak gunakan tadi. Macam contoh macam ni, machine learning Malaysia. Saya buat macam ni. Juga boleh juga buat. Tak payah letak and or not pun tak apa, tak ada masalah. So dia akan cari 2 keyword kat sini, iaitu pertama sekali adalah machine learning, yang kedua kita akan berkaitan dengan Malaysia. So dia akan cari artikel machine learning Malaysia, so dia akan keluar dekat situ nanti. So email kita katalah ikofiza@gmail.com ni, lepas tu show up to 10 or 20 results, lepas tu create alert. Bila create alert, any artikel yang baru dia akan hantar dekat kita. Okay, bayangkan saya punya ni saya tunjuk saya punya sejak saya start sama tadi bulan 9 tahun lepas sampai sekarang ni, kalau tengok dia punya Google result ni, memang hampir setiap hari dia akan hantar indeks yang terbaru. Bila dah hantar ni jadi macam takut pula ada. Ish, banyak pula nak kena baca. Satu. Yang kedua, research ni banyak pula orang dah buat. So kita ni adakah kita cepat, adakah kita lambat? Macam tu. Saya kadang terfikir juga, adakah ada orang akan buat benda yang sama dengan kita. So kita, that's why kita kena baca. That's why kita kena tahu artikel-artikel terbaru. Kita nak buat apa semua, mungkin ada orang pun buat benda lebih kurang macam kita. So adakah duplicate ke apa ke? Kadang mungkin itu persoalan yang mungkin selalu bermain lah. Tetapi selalunya tak ada masalah. Kita dah ada kita punya fokus dan sebagainya, sebenarnya tak ada masalah lah. Cuma benda-benda ni lah, artikel-artikel ni lah yang kita boleh masukkan sebagai references kita. Sebab apa? Sebab macam biasa supervisor ataupun kita punya research, kalau boleh kita nak yang terbaru sebab kita nak tahu apa situasi sekarang mengenai berkenaan dengan topik kita. Alright? Okay, so tanpa buang masa kita pergi yang lagi satu yang lain. Kita balik ke Google Scholar. Cuba anda type ni, label, lepas tu anda type anda punya keyword. Contohnya saya type kat sini research data management. Cuba saya cuba yang ni saya kita pernah cari lah ni. Okay,
Label, okay, saya buat. Sekejap saya nak test dulu. Sekejap label ke label sekejap. Okay, sekejap contoh Okay, kejap saya nak cari. Okay. Keratinope. Okay, yang ni. Oh, dia tak tulis dia secara mention, patut tak nampak dia punya ni. Okay, dia macam ni tau. Okay. Okay, type macam ni. Okay, saya ni. Label ni adalah keyword 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 di dalam, saya letak di bahagian chatting Okay, label ni maksudnya adalah label ni adalah maksudnya keyword yang digunakan oleh scholar di dalam Google Scholar ni. Maksudnya orang-orang hebat akademik. Okay, contoh macam ni lah. Comparative law Okay, ini kebetulan dah ada ni. Hari tu saya buat training dekat UKM. Contohnya label comparative law contohnya. So anda klik kat situ. So dekat sini dia akan mencari, okay, kat sini tak ada. Dia akan mencari mana-mana scholar yang menggunakan keyword ni as dia punya apa? Dia punya keyword Okay, kena tak ada score. Okay, contoh anda boleh drop your punya keyword dekat dalam bahagian chat. Mungkin saya boleh gunakan contoh anda anda boleh letakkan di dalam bahagian chat supaya during saya punya ni saya akan ambil pick up mana-mana yang saya sempat untuk saya cuba ambilkan contoh di dalam presentation saya Okay, contoh kat sini. Contoh apa yang ni senang. Contohnya data management dia tak? Okay, for example ni management. Okay, alright. So ada tak data management? Okay, alright. Okay. Okay, label ni untuk mencari mana-mana mana-mana scholar ataupun mana-mana orang yang mungkin orang hebat lah bagi saya yang bercakap berkaitan dengan kita punya topik. Okay, contohnya kat sini. Okay, saya letak kat sini, anda boleh gunakan. Okay, kalau ada dua keyword, anda kena letak underscore kat situ. Okay, macam ni nak hilangkan merah ni. Okay, anda kena letak underscore. Contoh macam ni saya letak kat sini. Label, kena letak data management kan? Kena letak underscore. Management. Okay, kalau ada dua perkataan lah. Okay, alright. So kalau ada perkataan kena letak underscore kat sini Kena letak supaya dia as a one term as a keyword. Okay, ini kan kat sini anda boleh mencari perkataan yang orang kata orang scholar ataupun akademik ataupun penyelidik yang bercakap berkaitan dengan topik kita ni. Kadang-kadang kita kena refer orang-orang macam ni juga supaya mereka ni kalau tengok citation dia orang, ya Allah 57,000. Ini 314,660. Memang banyak ni. So why not? Mungkin kita boleh refer kepada orang-orang ni sebab orang-orang ni mungkin mempunyai artikel-artikel yang mantap, yang bagus dan yang boleh mungkin kita boleh refer. So refer dekat situ. Okay. Saya contoh ambil kat sini panjangnya authentication ni. Okay, tak apa. Nanti yang ni kita buat. Okay, kita try lah. Tapi saya tak sure ni panjang sangat ni. Mungkin ada ke tak. Dia tidak, dia bukanlah tidaklah dikatakan terlalu panjang Saya try kat sini balik. Okay, contohnya label. Saya tak pasti sebab ini mungkin panjang sikit ni, panjang sangat. Dia kadang-kadang kalau label ni dia tak ada in tau. Dia tak ada macam in off. Dia macam keyword tau. Saya rasa tak ada ni. Tengoklah kalau ada kan. Tak ada. Okay, alright. So anda kena gunakan perkataan yang ni. Tadi digital twin Oh, menarik tu. Apa digital twin tu? Okay, contoh kat sini. Alright, so ada kat sini, nampak tak? Digital twin, so Jelly ni dalam ramai researcher dalam Google Scholar ni, Jelly ni lah yang paling banyak sekali citation dia. 34,903, ya Allah dia ni, si power ni. Ni mesti profesor ni. Okay, klik kat sini. So anda boleh tengok dia punya details dan ini adalah artikel-artikel berkenaan dengan digital twin. Ada satu artikel tu mungkin related dengan anda, dia sampai 2,836 orang rujuk kepada artikel dia. So anda boleh tahu dia punya artikel, alright?
Okay, boleh So anda boleh gunakan label tadi untuk dapatkan anda punya artikel tu Okay, contohnya macam ni saya letak dalam keyword lagi. Alright. Okay, kalau tanya sustainable facilities management, boleh cuba try, tetapi keyword ni bukanlah terlalu sampai 3-4 kalau kita tengok kat sini kalau tengok kat sini ada yang guna industri 4.0, dia tidak terlalu panjang kalau nampak kat sini ini keyword researcher ni ada banyak keyword ni. Nampak tak keyword dia? Tidaklah terlalu panjang, dia macam simple. Diagnosis and prognosis contohnya, itu je. Data information fusion macam tu. So lagi satu, kalau contohlah digital twin ni kalau tiba-tiba anda jumpa ini digital twin, at the same time dia adalah study juga berkaitan dengan manufacturing. So anda klik kat situ, so dia akan keluar lah semua yang ada e-manufacturing anda boleh tengok semua scholar berkaitan dengan e-manufacturing. So anda boleh pelbagaikan dekat situ alright, so boleh nampak kat situ. Okay, boleh bila nampak e-manufacturing, kita gunakan imagination kita ni, ada pula digital manufacturing. Okay, so klik pula sini digital manufacturing. So kita boleh dapat idea, kadang-kadang kita boleh dapat keyword tu datang daripada kita lihat orang-orang ni, apa lagi keyword yang digunakan oleh profesor ni, pensyarah ni, penyelidik ni. So kita boleh dapat tahu daripada situ. Okay, alright, ni adalah Google Scholar. Okay, ada soalan Google Scholar? Ada soalan ke? Google Scholar ni kalau ikutkan kelas, kalau di misi saya, kalau nak terang pasal Google Scholar ni 2 jam, 3 jam juga sebenarnya nak cerangkan secara detail, tapi ini saya bagi basic tips yang you boleh selalu gunakan Google Scholar. Soalan yang orang selalu tanya, Google Scholar ni adakah semua okey? Saya tak kata semua is 100% okey ataupun akademik ataupun reliable dan sebagainya. Saya boleh katakan 80% lah, 80% is okay and good, you can refer, but you must evaluate, we must always evaluate that materials, adakah dia berkualiti ataupun tidak. Berkualiti tu nanti insyaAllah nanti saya akan adakan bila-bila nanti untuk series 2 literature, macam mana kita nak tahu artikel itu diindex dalam Scopus dan juga Web of Science, adakah dia bagus kualiti ataupun tidak dalam series 2 nanti. Alright, okay, soalan seterusnya, ada soalan? Tak ada soalan? Okay, alright. Ni Puan Nurul Faiza. Okay, kita try. Boleh ke tak? Tak adalah. Kat sini, saya pergi kat profile sekejap. Profile. Okay, kejap. Sorry. Okay, profile. Alamak. Profile. Tadi ke profile. Sekejap. Okay, anda boleh try sendiri kalau adalah, kalau tak adalah. Ini ada ni. Nampak tak? Okay. Untuk anda nak pergi kepada yang untuk cari label ni sebenarnya, anda boleh pergi kat sini saya try sini. Okay, saya bagi link ni Okay, untuk anda mencari label tadi tu, anda kena pergi ke googlescholar.com scholar.google.com/citation. Saya letak dekat dalam ruangan chatting untuk anda ambil nanti. Okay, yang ni Okay, dalam chatting tu nanti, ini link untuk mencari label. Okay, yang ada label. Okay, macam saya, you kalau ada Google Scholar pun, you boleh letak you ada Google Scholar profile yang ni nak cerita pun dalam sejam. Okay, anda boleh letakkan keyword anda masing-masing kalau anda ada. Okay, saya pun cadangan all master PhD student try buat Google Scholar ni. Okay, Google Scholar profile dipanggil. Okay, anda boleh buat nanti dekat Google Scholar ni. Macam mana buat, pergi dekat my profile my profile. Okay, anda boleh create. Kalau anda pernah publish paper, anda kena buat kat sini juga untuk pastikan paper anda tu berada di dalam profile kita. Alright, so dia akan list all the kita punya publication kat sini. Okay, next, seterusnya. Okay, ada soalan? Tak ada soalan untuk Google Scholar? I think Google Scholar you biasa guna. Okay, next, you boleh pergi ke Microsoft Academic. Okay, saya bagi link dekat sini. Microsoft Academic.
Okey, saya bagi link di ruangan chatting ataupun anda Google saja sebenarnya. Anda cari je Microsoft Academic, dia akan keluar kat Google. Okey, Microsoft Academic ni dia claim dia ada lebih kurang 244 juta. Ya Allah, banyaknya. Hai. Banyaknya 244 juta publications ataupun articles yang berkaitan dengan apa saja bidang dan kita boleh cari nanti. Lebih kurang ada 259 juta authors kat sini. Okey, topik pun ada banyak kat sini. Okey, contohnya apa yang kita nak cari? Okey, kita nak cari berkaitan dengan high performance word system. Tengku Suhaila. Okey. Alright. So kita letak Okey, kita letak quotation mark macam biasa kita letak quotation mark. Okey. High performance word system. Kat sini ada ni. Ada berapa ni? Sekarang ni kita jumpa bila kita gunakan keyword high performance word system ni, kita ada lebih kurang kita ada apa kat sini? 234 result yang kita akan dapat. Okey. Gunakan Microsoft Academic ni sebab apa? Dia lebih kurang macam Google Scholar lah. Dia index all the article journal yang mana berada di dalam internet, dia akan dapatkan, dia akan listkan. Tapi dia punya function dia agak lebih sikit daripada Google Scholar sebab dia punya ada bahagian filtering kat sini. Saya suka ni. Bila ada bahagian filtering ni mudah sikit. Okey, contohnya anda pergi dekat sebelah kiri, yang pertama sekali anda tengok bahagian time. Time kat sini adalah, tapi dia by tahun ni anda kena pilih. Okay, contohnya kita boleh tengok, saya nak selalunya banyak kita punya researcher yang power dekat dalam Malaysia ni, kadang-kadang dia orang kata refer at least 5 years ago kan, daripada within 5 years, within 3 years dan sebagainya. Tapi kita, pulang pada kita, katalah kita nak chat pada tahun 2015 sehingga tahun 2020. Saya klik kat sini. Zam. Daripada 236 tadi tu, 236 ke tadi? Terus jadi 12 saja. Kan? So bila kita tengok dekat sini, ada 12 artikel saja yang berkaitan dengan high performance word system daripada 236 tadi. Okey, dalam masa 5 tahun ni ada sikit je. Okey, 12. So lepas tu kita tengok ada topik kat sini. Mungkin topik ni dia boleh fokuskan kita kat mana yang kita nak. Okey, saya nak buang balik, saya nak bagi nampak luas sikit kat sini. Tanpa ni, saya nak clear all balik. Supaya nak tunjuk contohlah tahun satu yang betul work top topics dia panggil. Contohnya saya nak ambil knowledge management, saya klik kat sini knowledge management. Okay, alright. So lepas tu journal publication ke contohnya. So anda boleh pilih kat sini apa yang anda nak kat sini. Okay, so untuk authors ni, okay, untuk authors filtering elakkan supaya authors ni kita tak nak bias, kita tak nak bias, kita nak fokus pada benda yang penting saja sebab kita tak nak bias dari segi authors, journals pun kita tak nak bias, okay, institution pun kita tak nak bias, okay, alright. So kita fokus tahun, topik apa, material apa, itu okay, tak ada masalah, okay. So bila anda dapat sini pada 236 tadi, contohnya saya pilih high performance word system ni fokus kepada certain year. Lepas tu topik tu berkaitan dengan knowledge management, contohnya dengan publication type is only journal publication. Yang lain-lain tu saya tak nak, conference proceeding ke, news ke, magazine ke, report ke, saya tak mau. Saya nak journal publication saja. So dia akan keluar macam ni. Bila keluar macam ni, so anda boleh dapat, kalau lah ada artikel tu ada full text, dia akan keluar, dia akan tunjuk kat sini ada full text. Contoh ada full text. Okay, nampak tak ada perkataan download kat sini? Ada tak? Nampak tak? Ada setiap artikel dia ada lah, ada yang tak ada. Ini ada download kat sini, nampak tak? Okay, alright. So anda boleh klik kat situ, anda boleh download dia punya PDF full text dekat situ. Dah dapat PDF full text. Okay, boleh. Alright. So anda boleh explore lagi lebih kurang sama the function ni. Paling penting anda tahu function dia. Dan bagusnya satu lagi Microsoft Academic ni adalah dia bagi contoh definition lagi. What is the knowledge management? Kadang-kadang the good additional info lah yang apa knowledge management tu. Sebab kita pilih knowledge management kan. So dia bagi info pula dekat sini apa maksud knowledge management tu. Lepas tu apa dia punya parents topic dia. Apa dia punya child topics dia untuk knowledge management ni. Allah, dia macam membantu sangat untuk saya, untuk kita, untuk tengok apa yang kita pilih tu adakah relevan ke tidak, related ke tidak, relate ke tidak ataupun sebagainya. Okay, so anda boleh dapatkan daripada Microsoft Academic ni kat sini. Untuk buat SLR, tak ada masalah, anda boleh gunakan juga di sini Microsoft Academic. Okay, alright. Okay, next.
Ini Microsoft Academy, anda boleh explore anda boleh klik kat sini. Okay, contoh kat sini, bila anda klik pada title tadi, anda klik pada mana-mana title tadi, contoh anda kasi klik kat sini ke, kat sini anda boleh tengok all the information dia, termasuklah ada citations, ada references, okay, abstract dan sebagainya. Okay, alright. Okay, boleh nampak okay, alang-alang ni saya nak cerita sebelum saya pergi yang seterusnya. Anda boleh buat snowballing di Google Scholar ataupun di dalam dalam Microsoft Academy ni sama je. Semua tempat anda kena tengok beberapa perkara. Yang pertama sekali, untuk buat snowballing, maksud saya bila dapat satu artikel, dapat lagi 10 artikel, dapat 10 lagi artikel. Cara dia macam mana? Apabila anda mencari mana-mana bahan di dalam mana-mana platform ataupun Microsoft Academy ke, Google Scholar ke, anda kena lakukan snowballing. Cara dia macam mana? Anda cari mana-mana keywords yang betul-betul berkaitan dengan anda. Lepas tu anda cuba juga cari, bila dah buat filtering apa semua ni, dah buat filtering apa semua ni, dah buat. Lepas tu cari mana-mana artikel daripada 38 artikel ni, carilah dalam 2 ke 3 artikel yang betul-betul closely betul close dengan kita punya topik tu. Macam mana? Cara dia, anda tengoklah mana-mana artikel, anda baca abstract, oh yang ni, cuba cari artikel yang 80% tu memang relate dengan kita. Cara dia pergi mana-mana artikel, lepas tu klik dekat dia punya title tu. Okay, dan Google Scholar pun anda boleh buat. Okay, anda nak cari artikel, orang kata snowballing tu, yang pertama sekali anda boleh gunakan cara dia, tengok references dia. Tengok references dia. Selalu references dia kat mana? Anda boleh tengok ini dia beritahu 67 references. Dan references dia ada di kat bawah. Okay, tengok references dia. Semua references dia ni daripada 67 lah. Saya tanya soalan lah. Dalam banyak 67 ni, ada berapa banyak artikel yang mungkin juga relate dengan kita? Okay, artikel ni yang the field employee ni relate dengan references, betul tak? Semua references kat bawah ni. Betul? So, bila daripada 67 references ni, of course, semua ni 67 ni, yang semua yang ada kat bawah ni, mesti relate dengan artikel yang kita cari tadi kan. Rasa-rasa 67 daripada 67 ni ada tak juga relate dengan kita. So soalan saya ni maksudnya adalah kita bukan saja mencari satu artikel, at the same time kita juga boleh dapat artikel yang lain. Boleh ke tidak? Jawapannya selalunya boleh, sebab kita dapat yang artikel ni, yang first artikel ni, dah satu artikel kita dapat, betul. Daripada references ni, kata 67. Mungkin tak semua yang related dengan kita. Mungkin ada dalam 10. So, erti kata lain, bila buat snowballing, bola saji yang bergolek-golek tu, kita boleh dapat 1 plus 10. So, ada berapa? 11. 11 artikel at one time. Okay, you boleh dapat. Bukan itu saja, bukan tengok references, anda boleh juga tengok kepada cited by. Apa itu cited by? Cited by ni maksudnya adalah artikel-artikel, dia ada 52 kat sini, dia bagi tahu. Okay, dia kata kat sini cited by ni maksudnya citation tau. Maksudnya adalah ada sebanyak 52 artikel ini yang cite artikel yang atas tadi tu. Okay, yang cite artikel, yang rujuk artikel yang itu. Jadi daripada 52 ni, saya nak tanya, daripada 52 yang artikel yang kat bawah ni, cite artikel yang atas ni, asal-asal ada tak relate dengan kita? Mungkin akan ada relate, mungkin dalam 10 ataupun 20. Okay, tadi dah dapat 11. Kata tadi dah dapat 11 daripada 10 daripada references, satu daripada atas ni, daripada cited by ni mungkin kita dapat 20. Contohnya, okay? So dah berapa dah? 1 tambah 10, 11 tambah 20. Jadi 31 contoh. Okay? Itu snowballing yang daripada references. Pusing-pusing golek-golek lagi sampai cited by. Sekarang ni kita pergi yang the last one. Dia panggil related. Yang bagusnya Microsoft Academy ni, dia bagi related pula. Mana-mana artikel yang ada relate dengan artikel ni, dia akan listkan semua ni kat bawah ni. Daripada 20 ni, mungkinlah ada 10 je yang relate dengan kita, dengan artikel atas ni. So agak-agak boleh tak you dapatkan artikel tu dengan cari satu ni, you boleh dapat lagi. Contohnya kan sekarang ni kita ada satu. Ini ada satu artikel betul. Referensi tadi kita dapat lagi 10. Ini 20. Yang ni katalah you dapat 10. Okay. So maksudnya bila you tambah tolak semua ni, tak ada tolak, tambah semua. 1 tambah 10, 11, 21, 31, 41.
You dapat 41 dah sekarang. Kalau you dapat lagi 5 artikel yang lain yang pada awalnya tu, you buat benda yang sama, snowballing, you kali dengan katalah 5 artikel. Berapa dah 5? Macam belajar matematik pula ini kan. 205 dah dalam tangan. Okay, so lakukan snowballing. Okay, lepas tu you masukkan di dalam Mendeley. Kalau ada duplicate, you check duplicate. Nanti kita akan ajar macam mana nak check duplicate dan sebagainya. Okay, alright. So Google Scholar pun sama. Kalau you cari mana-mana Google Scholar pun sama. Okay, Google Scholar nanti dia akan ada juga kat sini You boleh tengok kat sini Sama juga. Ada cited by, ada related articles. Okay, alright. So anda boleh gunakan konsep yang sama di semua platform yang ada. Okay, so ingat snowballing dia ada satu dipanggil cari artikel tersebut, lepas tu tengok references dia, tengok citation dia, tengok related dia. Okay, alright. Okay, alright. So actually kalau di series literature search series 1 ni sebenarnya 2 jam. Okay, tapi insyaAllah saya akan highlightkan yang betul-betul yang berguna kepada kita semua. Okay, the next one adalah dimensions. Okay, dimension ni pun lebih kurang je. Cuma saya nak perkenalkan platform ni yang anda boleh gunakan. Saya copy paste ni letak di bahagian chatting, you boleh dapatkan You boleh tekan link tersebut dan terus buat bookmark. Benda-benda ni saya bagi hari ni buat bookmark terus. Jangan risau. Okay, so sekarang ni Dimension is one of the like newest platform also that kita boleh gunakan selain pada Google Scholar, selain pada Microsoft Academic. Yang ni pun sama kita boleh lakukan. Antaranya kita boleh gunakan saya buatlah authentication in herbal medicine. Ni study pasal menarik ni. Research ni. Okay, saya buat kat sini. Okay, tengok ada ke tak? Ada ke tak? Harap ada lah. Ada satu terus. Ada satu artikel yang gunakan perkataan ni exactly. Ada satu je. So, apa tandanya kat sini? Tandanya adalah keyword ni terlalu spesifik. Okay, try to keluarkan lagi, jangan guna authentication ke contohnya. Okay, mungkin guna herbal medicine dulu. Okay, lepas tu gunakan perkataan authentication ni. Saya cuba. Okay, alright. Saya gunakan macam ni. Dapat banyak sikit. Okay, herbal medicine authentication. Alright. Saya buat N kat sini. Okay, alright. Nampak tak kat sini? Cara saya, nampak tak? Okay, lebih kurang betul sama. 6,533. Okay, herbal medicine ataupun authentication. Lepas tu satu lagi herbal medicine. Sebab you mungkin nak cari pasal berkenaan herbal medicine ni, mungkin banyak orang study pasal herbal medicine ni, tapi you nak fokus pada authentication. Betul tak? Okay, so anda boleh nampak kat sini, kadang-kadang mereka tak gunakan authentication in herbal medicine, tapi mereka gunakan perkataan macam ni. Herbal medicine authentication. Okay, so dia benda yang sama sebenarnya, tapi mungkin perbezaan ni dari segi cara penggunaan keyword tersebut. Okay, dekat sini pun sama. Gunakan all the filter kat sini semua. Okay, dia ada filter, ada semua ni. Okay, saya tunjuk kat sini Contohnya saya nak pilih tahun 2020, 2019, 18, 17, 16. Okay. Alright, lepas tu saya pergi lagi dekat researcher ni. Tapi dekat researcher ni saya tak nak bias. Macam saya cakap, jangan bias dengan author. Research category sini boleh. Contohnya field of research ni anda boleh lihat kat sini. Kalau ada yang related dengan kita, contohnya herbal medicine authentication ni saya lebih fokus kepada medical and health science contohnya. Ataupun you fokus pada biological science saja. So boleh klik kat sini. So dia akan relate dengan apa yang kita nak fokuskan itu saja. Okay. So anda boleh juga tengok dekat sini sustainable development kat sini, alright. Kat sini dan seterusnya. So anda boleh pilih kat situ. Okay. Contoh kat sini dan lepas tu publication type, okay, artikel, okay. Lepas tu journalist, source type, apa semua ni anda boleh buat dan juga open access. So limit tu daripada berapa tadi 6,333 dapat 5,037. So anda boleh limitkan lagi. Kalau anda nak fokus kepada open access saja, anda boleh pilih kepada open access saja. Okay, open access ni apa dia? Anda boleh tengok video dari YouTube saya. Open access ni hanyalah artikel yang bersifat open access sahaja. Okay, yang bersifat terbuka. Yang mana ni kita boleh dapat free full text dia. Okay, so buat snowballing untuk dalam dimensions ni. Okay, open access kat sini anda boleh klik dekat sini, boleh buka dia punya full text. Alright.
Okay, lepas tu, okay, kejap buka, ada keluar full text. Okay, nampak PDF kat sini, dah keluar PDF. Dapat free, boleh baca artikel ni, boleh cite, okay. Lepas tu boleh masuk dalam Mendeley. Lepas tu kalau nak buat snowballing macam mana, so klik pada artikel tersebut, klik pada title tersebut, dan lepas tu anda boleh buat snowballing, okay. Ini references dia kat bawah ni. Okay, baca juga, tengok references dia, koko kita boleh buat snowballing, okay, dekat situ. Lepas tu anda boleh tengok juga dekat, apa ni, dia punya sebelah kanan ni apa yang anda boleh dapatkan, contohnya research kategori dia. Okay, so ada research kategori ni dia boleh bantu kita untuk dapatkan artikel yang lain dalam kategori yang sama. Okay, so anda boleh explore kat sini. Alright, boleh ni dimension anda boleh boleh explore kat sini. Alright, next seterusnya yang lain tu anda boleh ni boleh explore tapi yang saya tunjukkan tadi tu memang memuaskan hati kita lah Alright. Sorry. Okay. Last kali saya nak tunjuk ni, especially yang tengah cari topik. Actually yang semua tadi yang saya tunjukkan ni, anda boleh print screen yang ni Yang ni, tak apa, recorded video kan nanti saya akan bagi, tak ada masalah. Okay, untuk makluman anda, yang saya tunjukkan semua tadi tu untuk mencari topik, untuk research anda pun boleh, tak ada masalah. Okay, masih boleh guna. Tapi apa beza yang saya nak tunjukkan lepas ni? Iaitu dipanggil connected papers. Okay. Connected papers ni, saya bagi link dekat you all punya ni, chatting. Okay. Connected papers ni adalah, okay, saya dah bagi dekat ni, buat bookmark terus. Okay, dia nak visualizekan apa yang kita punya research ni, topik ni, kata lain lah, kata sembang-sembang dengan kawan lah. Kalau Han nak tahu paper mana yang, Han nak buat topik tu, topik Han relevant lagi tak? Benda tu orang discuss tak lah ni? Adakah benda ni orang dah sembang lama dah? Ataupun sekarang ni relevant tak nak buat paper tu, sebab benda tu mungkin orang dah sembang lama dah benda tu kan. Contoh macam tu. Okay, contoh saya punya research ni contoh lah saya guna kata research saya lah. Okay, contoh research data management lah kat situ kan. Okay, so anda boleh create lagi lah apa-apa keyword yang lain. So saya build a graph kat sini. Okay. Saya ulang balik, saya build a graph kat sini, build a graph. Okay, ulang balik. Yes, apa anda cari mana-mana artikel, mana-mana title artikel yang betul-betul topik dia related dengan anda, yang betul-betul fokus dengan anda boleh. Okay, build a graph kat sini. Okay, cari mana-mana artikel yang related dengan paper kita. Okay, sekarang ni dia akan list out all the article yang related dengan kita tau, yang kita cari keyword di data management tadi tu. Okay, lepas tu ni artikel-artikel ni, so cuba cari mana artikel yang related dengan kita punya study tu. Okay, so saya pilih yang nombor 2 ni. 3 camps, 1 destination, the intersections of research data management, fair and open. Saya build a graph kat sini. Okay, saya pilih paper ni Paper ni saya nak build a graph sebab yang ni, artikel ni relate dengan paper saya, dengan topik saya. Okay, saya rasa ini memang so saya nak tengok dia punya graph dia. Okay, bila saya klik graph tu, visualization tu, at the first place, apa yang you kena tengok adalah, ini you bacalah kat sini dia punya note lah apa semua ni. Okay, at the first place saya nak pandang bila saya buka Google Scholar pula, connected papers ni, saya nak tengok tahun dia. Daripada banyak-banyak orang kata paper ni, dia punya relationship dia dengan paper-paper yang lain berkaitan dengan topik ni sejak tahun bila. Kita boleh tengok dekat sini. Nampak tak kat bawah ni? Bawah ni nampak tak? Okay. First impression saya, orang kata yang saya nak tengok tu adalah tahun tau. Macam contoh, tahun tu dia dibincangkan sejak bila. Okay. Paper ni tahun 2019. Okay. Dan lepas tu saya tengok dekat sini, dia punya relationship antara paper yang lain tu adalah daripada 2016 hingga 2020. Maksudnya dalam lebih kurang 4 tahun. Sehingga 2020 kat sini. Paper ni 2019 tapi relationship ada dengan paper yang terbaru 2020. Okay. So 2016, 16, 14. So saya rasa, ini something, mula-mula saya nak cari topik dulu. Ini something topik yang mungkin perlu dibincangkan lagi, perlu diluaskan lagi. Maksudnya benda ni mungkin masih baru, mungkin masih isunya baru dibincangkan, mungkin benda ni adalah keperluan ataupun demand oleh macam bidang research sekarang untuk topik ni. So saya boleh nampak, so contohnya paper ni adalah yang tadi tu, Hickman ni kan 2019 ni, yang darker ni, yang bulat hitam ni maknanya paper kita ni.
Sekarang ni dia akan linkkan kepada mana yang mana related dengan dia. Tengok kat sini So mana yang lebih hitam, mana yang lebih gelap lah. Sorry, hitam pula. Mana yang lebih gelap, yang hijau ni dia maksudnya adalah tahun yang terkini 2020. Mana yang light ni, light macam yang kalau kita tengok light light 2016 ni, light ni macam ni light. Kalau yang lebih hitam ni kawasan dia dekat sini. Okay, so dekat sini artikel ni kita boleh tahu ni artikel-artikel daripada 2020. Dan lepas tu dekat sini, dia dekat sini, ni paper yang lain yang punya relationship kampung dia yang lain pula. So you boleh main-main dekat sini tau. You boleh tengok dekat sini secara gambaran, secara visualization paper-paper you kalau you nak cari topik dan sebagainya. That's why baru-baru ni kawan-kawan saya yang ramai nak minta HLP, dia orang contact saya, PM saya suruh mereka pergi dekat sini untuk buat topik, buat proposal supaya mereka tahu benda tu dia buat. Sebab ada topik yang kawan saya bagi tu yang dah dibincangkan dah pada sejak tahun 1990. Artikel dia terlalu banyak. Mungkin dia susah sikit nak mencari gap tu. Tapi bila yang cuba cari topik yang agak terbaru macam ni, agak yang baru dibincangkan ni, mungkin nak cari gap tu lebih mudah. Nak cari problem tu, isu ataupun tu lebih mudah. Okay, ini cadangan saya lah. Anda boleh gunakan, anda boleh explore apa ni. Kalau anda pilih mana-mana artikel kat sini, kalau nak klik saja kat sini. Lepas tu anda boleh build graph balik untuk carikan kata lain boleh buat snowballing di sini dan anda boleh klik pada paper details kat kanan ni, paper details untuk anda klik untuk dan nak tahu detail this document dan sebagainya. Alright. Okay, last one before apa ni, ada dua perkara lagi lah actually, tapi saya tunjukkan yang thesis ni saya tak tunjuk detail lah. Yang ni you all pergi, saya bagi link saja. You all boleh gunakan nanti. Okay, nak mencari thesis di dalam dunia ni, di mata-mata tempat ni. Cara dia, saya bagi link dekat bawah ni, dekat bahagian chatting. Okay, last, ini second last saya nak tunjukkan. Okay, yang ni, sini ada list of the databases yang ni. Senang pergi sini je, tak payah nak pergi nak cari Google, nak meraba-raba nak cari dalam Google tu tak perlu. Gunakan link ni sebab dia akan listkan semua database thesis yang berada dalam dunia ni mengikut negara, dan region. Okay, kalau international, North America, African, Australia, di dalam negara kita pun ada, ikut Spain, semua United Kingdom, China, Turki, US, UK semua ada kat sini. Okay, so anda boleh klik kat mana-mana dan tak semua, saya boleh katakan tak semua yang ada full text dan ada yang juga tak ada full text, ada yang ada full text. Tapi kebanyakannya di luar negara punya thesis ada full text online, free for you to read, to cite, boleh download dan boleh print out, tak ada masalah. Cuma jangan jual, jangan jaga copyright masing-masing, itu saja. Okay, alright. Okay, last one sebab sekarang pun dah 10.32, kita lepas ni nak pergi mendelay. Sebelum tu ada last one lah. Saya nak tunjukkan yang ni ramai yang mungkin tak guna benda ni. Okay, sekarang you buat dengan sama-sama dengan saya, iaitu dipanggil Extension Open Access. Oh, yang ni saya guna senang, mudah sungguh. Okay, saya bagi dua Ampere-Wall dengan Copernio. Okay, pergi ke Ampere-Wall dulu. Saya bagi link Ampere-Wall ni apa? Nanti saya tunjuk. Okay, saya bagi link dekat chatting. Okay. Nanti anda boleh tengok kalau ada video, tak apa nanti kan saya dah tunjukkan URL ni Okay. And okay, saya nak buang dulu supaya anda boleh lihat apa yang saya sedang lakukan di sini Mana dia? Ampere-Wall mana ni? Apa dah saya? Ni Copernio, saya buang kejap saya buang nak tunjuk contoh. Okay, Ampere-Wall pun saya buang, remove. Okay, alright. Okay, so dekat sini Ampere-Wall yang tadi tu, you klik pada link yang saya berikan di bahagian chatting tu. Dia sebenarnya dia satu plugin, satu extension, satu tool yang mana membolehkan kita mendapat full text tu dengan lebih mudah. Tak perlu nak kata lain adalah meraba-raba nak cari full text dia. Dengan gunakan button Ampere-Wall ni mudah untuk kita terus dapatkan full text dan download. Okay, so get the extension kat sini, nampak tak? Kat sini. Okay, anda boleh lakukan get the extension, klik je this extension. Lepas tu dia akan ada tunjuk kat kita add to Chrome is free kat sini. Nampak tak?
Okay, klik dekat situ. Alright. So dia akan keluar, dia akan pergi ke Chrome Web Store. Dekat situ anda add to Chrome kat kanan ni. Okay, klik add to Chrome. Okay, boleh klik kat situ. Pejam mata, lepas tu terus nanti jangan pejam mata dulu. Letak kat sini add extension. Okay, add to Chrome, lepas tu dia tanya add extension. Yes, klik kat situ. Lepas tu tutup mata, lepas tu dia akan keluar. Dia akan keluar lah nanti. Okay, nanti saya akan tunjuk. Okay, dah dia dah keluar. Okay, anda tengah buat ke tu? Tengah buat ke? Tengah buat Okay, buat Okay, right. Okay, lagi satu tanpa buang masa. Okay, lagi satu dia panggil Copernio. Okay, Copernio. Kenapa saya minta dua, nanti saya akan terangkan. Okay, Copernio bersama, saya akan bagi link ni di bahagian ruangan chatting untuk anda. Okay, bahagian chatting, Copernio. Okay, satu Ampere Wall, satu Copernio. Okay, lepas tu apa yang anda akan buat adalah anda sama juga add to Chrome for free. Kenapa ada kat sini? Add to Chrome for free, klik kat situ. Okay, lepas tu add to Chrome juga. Okay, add to Chrome sama juga macam tadi, add to Chrome dan keluar add extension dan dia akan keluar. Okay, nanti. Okay. Okay, alright. Kalau siapa ada Clarivate Analytics punya account, boleh sign up, boleh sign in lah kat sini, okay? Okay. Anda sign up dulu okay. Nak buat kemudian pun tak apa, tapi saya akan tunjukkan apa dia function dia selepas ni Saya bagi masa dalam 1 minit untuk anda add Chrome semua ni Alright. Okay, saya nak bagi contoh satu. Okay, dah Semua dah Okay, alright. Okay, bila you all dah install apa semua ni, anda akan nampak dekat bahagian atas ni. Nampak tak bahagian atas ni? Dekat bahagian ni kan ada nampak macam puzzle ni kan. Kalau lah apa ni, Ampere Wall dengan Copernio button tu tak keluar dekat area sini, tak keluar area sini, anda pergi klik yang ada gambar puzzle kat sini, right? Saya nak pinkan dia supaya nak keluar, ada muncul dekat atas ni So saya klik kat sini, nampak tak ada Copernio. Ni Copernio ada satu. Dia tak warna biru kan, saya nak birukan dia supaya dia keluar dekat atas tu. Copernio satu. Lepas tu yang kedua bawah sikit Ampere Wall. Nampak Ampere Wall ni? Okay, Ampere Wall ni nampak tak? Ampere Wall ni kan? Nampak ni Ampere Wall ni, birukan dia. Birukan dia. Birukan dia Ampere Wall, birukan dia. So nampak tak kat sini? So ada dua, satu Copernio, satu lagi Ampere Wall. Okay, kat sini. Okay, alright? Ada dua kat sini. Dua badik ni. Okay, so macam mana kalau apa kegunaan dia? Okay, macam ni. Saya contoh ambil satu dekat sini try in now kat sini untuk tanpa buang masa. Katalah saya refer, okay. You refer pada artikel ni saya letak dalam link kalau you all nak try. Cara teruskan ni. Okay. Okay, klik pada link tu, nature tu. Okay, contoh kat sini, ini adalah asset of cookies. Okay, kat sini adalah macam you jumpa lah, you pergi dekat mana-mana Google Scholar ke orang kata apa, Google Scholar, apa lagi dalam Microsoft Academy, Dimensions ke, Connected Papers ke, bila you klik pada details tu dia akan keluar dekat publisher website. Contohnya ini adalah daripada jurnal Nature. Nature is famous untuk science student especially for in the medical punya, medicine punya study. Ada Nature ni contohnya, artikel ni katakan kat sini, kalau tengok kat sini, access through your institution, buy or subscribe, tak ada full tag kat sini kan. Tetapi anda boleh lihat ada dua benda. Pertama sekali, ini adalah Ampere Wall, akan keluar di sebelah kanan anda. Yang kedua, kat bawah ni adalah, ini dipanggil Copernio anda. Ada button dia. Button dia, mana dia akan automatic dia akan keluar. Kalau warna hijau, maksudnya ada full text. Kalau warna grey, tak ada keluar warna hijau ni, maksudnya dia adalah tak ada full text kat situ. Apa akan jadi kalau kita klik pada button ni? Klik pada button ni, klik warna hijau ni, klik Ampere Wall button ni, klik, zap, dia akan keluar. Dia akan keluar PDF untuk kita. Okay, mudahnya hidup kita sekarang ni sebagai student sebenarnya. Okay, so akan keluar,
ada keluar PDF dekat situ. Okay. Alright. Cepat. Wih, 10.40 dah. Okay, tak apa. Kita bagi habiskan yang ni, kita rehat sekejap, lepas tu kita akan masuk main daily. Alright. Okay. So keluar PDF kat sini, cepat. Lambat ni keluar. Ni mesti page banyak ni. So akan keluar Alright. Okay. So dia akan keluar kat sini. Okay. Ini adalah PDF dia. Okay. Lagi satu contohnya. Compenio mana? Okay, Compenio dekat bawah ni. Okay, tengok kat bawah ni. Okay, button dekat sini. Kalau warna hijau maksudnya dia ada PDF dia. Zap, keluar. Dia akan keluar sini dia punya PDF tu nanti. Nampak tak? PDF dia akan keluar dan kita boleh download dekat sini. Okay, alright. So nampak tak? Sama. Sama tak dengan tadi? Sama yang ni dengan yang Ampewal, daripada Ampewal dengan Compenio. Sama. Okay. Kenapa saya suruh install dua-dua? Okay. Kadang-kadang saya pernah banyak kali berlaku adalah apa dia? Sini Ampewal warna grey, tak ada full text, tapi Compenio ada. Kadang-kadang vice versa, kat Compenio ni warna hijau. Terbalik saya cakap. Yang ni ada warna kelabu, tak ada full text. Memang tak ada full text, tapi kat sini ada. So kelebihan dia, kadang-kadang Ampewal ada jumpa full text, Compenio tak ada full text dan sebaliknya. Okay. So dekat Google Scholar dia macam ni Contoh anda klik mana-mana artikel contohnya saya klik pada artikel ni, contoh ada tak? Artikel ni, ini pada Emerald saya klik mana-mana kat Google Scholar tadi tu. Yang ni ada. Ni hijau, yang ni pun ada hijau. Okay. So macam kita cari kat Google Scholar, kalau nak tahu full text dia kadang-kadang sini tak ada PDF, tak ada full text Saya klik kat sini. So dia akan tak payah dah terus nak cari mana satu, tekan PDF ni, mana satu kan. So tengok aja terus warna hijau ke warna ke tak. Untuk makluman, kalau you install Mendeley extension pun ada juga sini Mendeley Saya guna tiga-tiga sekarang. Okay. So itu cara dia kalau anda nak gunakan untuk mendapatkan full text daripada Google Scholar, daripada publisher dan sebagainya. Okay. Alright. So ada soalan sebelum kita habiskan untuk sesi pertama. Lepas ni kita akan sambung untuk untuk sesi Mendeley seterusnya. Okay, soalan yang ni, wow. Okay, macam Sendhub, cuma terus dari database kan. Okay, Sendhub, Sendhub is not the Sendhub dengan lagi satu. Dia, alamak, dah tersebut nama Sendhub kan. Okay, anda boleh gunakan juga Sendhub ke, BookSC ke, tak ada masalah, boleh guna. Kalau nak guna. Okay. Sebab dia bukanlah official website. Dia bukanlah dikatakan website daripada publisher tau. Maknanya ada hacker, ada orang di luar sana dipanggil guerrilla open access. Mereka ni adalah satu kumpulan ataupun satu pihak yang mana mereka ni mengumpul semua full text artikel, masuk diletakkan di satu tempat, satu platform yang ada dipanggil Sendhub, ada dipanggil satu BookSC. Jadi bila anda mencari artikel kat situ pun tak ada masalah. Boleh juga dapatkan full text daripada situ. Okay. Cuma dalam thesis, dalam mana-mana publication untuk paper, jangan mention you dapatkan artikel ni pada Sendhub. Contoh ni dalam SLR. You buat systematic literature review, you kata database yang you cari adalah Sendhub. Jangan macam tu. Nanti jadi isu pula kat situ. Okay? Boleh tak ada masalah guna Sendhub ke apa semua. Saya ajar cara proper way dekat sini. Yang maksud saya cara yang biasa saya ajar di mana-mana tempat. Kalau nak guna platform yang lain selain pada yang Sendhub dengan tu, sebenarnya tak ada masalah. Saya pun guna juga benda tu. Okay, cuma saya tak ajar di dalam kelas. Itu saja. Alright? Okay. 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 Tapi saya punya cadangan lah saya punya cadangan. Kalau tak jumpa full text di mana-mana tempat, macam di Emerald ke, Google Scholar ke, Dimension ke, guna platform tu. Itu je. Guna platform gagak hitam tu untuk dapatkan artikel tersebut. Bagi saya, knowledge sebenarnya free. Yang bayar tak bayar tu actually is a macam business tu. Tapi terpulang kepada masing-masing Yes, Sendhub is the last option. Betul. Okay, ada soalan sebelum nanti kita pergi Mendeley? Boleh ada soalan ke? Gagak hitam Gagak hitam banyak membantu sebenarnya. Betul. Saya pun saya tak nafikan, saya tak kata jangan guna. Nak guna tak masalah. Saya pun guna. Okay, alright. Dia ada lagi satu nanti kita PM. Terus tanya. Okay, satu lagi cari yang ni Saya letak dalam chatting Okay, ada dua.
First one is this one. Okay, saya letak dalam bahagian chatting. Saya suka yang guna lagi satu tu. WSC2IG tu bagi saya lebih mudah. Dia tak perlukan extension, dia macam database. It's very good. Kalau you Google, you cari. Okay, alright. Tapi ingat mana-mana kebanyakan database termasuklah Gagak Hitam dengan apa book ni, dia untuk for the newest publication 2020 akhir 2019 tu susah sikit nak dapat. Sebab dia dia macam sebab kebanyakan artikel ni dia ada embargo. Dia perlukan setahun, 6 bulan, 2 tahun untuk diterbitkan secara online. Okay, so dia ambil masa dekat situ. So erti kata lain, cuba tapi jangan harapkan semua ada full text. Kadang-kadang ada juga tak dapat full text. So tak ada masalah, boleh guna apa yang saya ajar pada hari ini dan juga gunakan juga Gagak Hitam dan juga book yang warna hijau ni, tak ada masalah. Okay, alright. So habis sesi yang pertama. Ada soalan lagi? 10.45 sekarang ni. Jadi kita dah lari sikit kita punya time. Kita rehat 10 minit boleh? Dan kita continue kepada main daily lepas ni. Boleh Okay, untuk makluman anda, kenapa saya mungkin ada pertanyaan, kenapa saya gunakan room yang berbeza-beza? Sebab recording ni dia perlukan record one by one, dia tak ada straight terus, supaya nanti anda akan dapat record video tu satu, maknanya by session. It's not the one session tu you dapat 2-3 modul terus. Okay, so kita akan stop recording kat sini, rehat sekejap 10.45, kita jumpa balik 10.55. Boleh So saya close ni, saya akan terus buka Mendeley punya room. Tolong masuk siap-siap untuk Mendeley room boleh? Supaya saya nak accept untuk sampai 50 orang student ni supaya mudah sikit untuk saya untuk start pukul 10.55 dan juga untuk record nanti. Okay? Alright, so kita jumpa 10.05, pergi berehat sekejap, minum air dan sebagainya. Okay? Alright, kita jumpa. Assalamualaikum.